Okey, jadi chapter 2. Okey, chapter 2 adalah pengenalan kepada MFC, visualization. Dia sekejap ni. Okey. Saya punya komputer dia freeze sekejap Okey, kalau bila saya cakap something yang kamu rasa macam ada yang tak kena tu, tolong bagi tahu Okey, sekarang ni okey, saya tunjuk chapter 2 MFC visualization. Okey, jadi apa yang ada dalam MFC ni yang kita waktu kita install programming. Okay, dulu saya minta pilih MFC kan, yang mana by default tak ada. Okay, jadi dalam MFC ni dia ada beberapa kod lah. Okay, beberapa arahan yang kita akan gunakan dalam gunakan uh, inilah yang kita nampak sini ada objek yang kita nak gunakan. Okey, seperti si pen, si brush, si phone ni. Okey, dan sini untuk untuk box dan button, so edit button, static semua ni, yang ni lah yang kita akan, ini arahan baru yang yang ditambah lah. Okey, jadi kalau kamu run tak install MFC, jadi arahan-arahan ni tak dikenal pastilah, dia tak akan recognize. Jadi bila kena install MFC dan ini semua akan arahan-arahan ni adalah kita boleh guna. Okey, jadi dalam programming kali ini kita tak ada main lagi. Kita akan gantikan dengan on paint. Jadi kalau siapa yang dah buka buka kod 2A, mana kod 2A, kita tengok sini. Okay, kita dalam MFC ni kita biasanya dia datang secara berpasangan lah, iaitu kalau kita ada satu .cpp, dia mesti ada satu header file lah, iaitu .h. Jadi kalau kod 2a.cpp mesti ada kod 2a.h. Yang mana .h ni akan handle some declaration. Jadi yang kod 2a.cpp ni kita punya content lah, kita punya programming. Dan yang kod 2a ni adalah dia skeleton yang paling basic dalam dalam bila kita nak mulakan satu programming MFC yang kosong. Inilah dia kod yang dah kena ada. Maksudnya kalau tak ada benda ni, error terus. Dia tak macam yang dulu lah. Dulu kita ada void main sikit lah, sedikit kena ada, dah boleh run. Okay, tapi dalam MFC, dalam visual programming, ini adalah skeleton dia. Dia punya rangka dia, benda ni kena ada. Jadi kalau ikutkan, saya pun tak hafal pun. Saya tak hafal, jadi sebab tu bila kita nak create projek baru, kita kena refer pada kod 2A lah. Okay, jadi tapi cara untuk edit nanti saya akan tunjuk kemudian. Okay, dalam H file ini kita ada declaration. Ini adalah bahagian declaration. Ini bahagian declaration di sini untuk declaration declaration of public variable pun kita letak dekat sini. Okay, dan di bawah ini, okay, di sini juga ada declaration function lah. Okay, di sini ini biasanya dekat sini kita akan letak declaration of function. Okay, dan ini kita punya kita punya code lah, kita punya main. Okay, main code. Dan di sini ada event list. Yang ni kita tak masuk lagi, tapi okay, ini ialah event list. Ni bahagian ni. Ini ialah event list Okay. Memang contengan saya memang tak cantik sebab saya pakai jari Saya tak pakai pen. Jadi ni sajalah yang saya boleh buat. Okay, event list ni tak masuk lagi. Jadi kita cuma ada satu event iaitu on on WM Paint. Jadi on WM Paint ini maksudnya dia macam main lah. Okay, dalam MFC inilah dia punya dia punya main dia. Okay, ini bertindak sebagai
Okay, main. Okay. Kemudian kita tengok dalam, okay, kita tengok kat declaration. Declaration di bawah public ini, okay, ni sini anak panah ni salah lah. Sepatutnya di sini ni. Okay, ini declare function declare function. Okay, function dalam programming lah. Okay, jadi kita tengok sini, kita ada tengok sini ada kod, kod 2A iaitu constructor di sini. Ini adalah kena ada lah ni. Okay, kod 2A constructor, yang di mana dalam constructor ini adalah kita letak kod untuk create new windows dan tempat di mana kita letak initial value kalau ada. Kalau program tu melibatkan matematik dan dia ada initial value, dan biasanya initial value kita letak dekat constructor. Okay, dan kita ada destructor. Okay, destructor ni yang ni kamu kena ingat balik lah, kena recall balik 1313 chapter yang terakhir. Bila kita dah masuk object oriented programming, kita ada constructor, kita ada destructor, yang di mana destructor ni tak ada fungsi sangat lah, dia just nak destruct kelas kelas yang kita buat. Okay, bila ini yang kita buat, okay, yang penting adalah constructor. Okay, constructor walaupun destructor kena ada lah, walaupun kita tak ada apa yang kita boleh buat, cuma destructor tu kena ada. Dalam constructor ni biasanya kita akan letak kita create main windows, dan juga kita akan letak initial value sekiranya ada. Okay, contohnya kalau kita nak solve bisection method dalam numerical, apakah initial value? Initial value dia punya value A dengan B lah kan. A dengan B, initial interval. Jadi initial interval kita letak, okay, kita letak dalam nilai dia, kita letak di sini. Tapi tak salah pun kalau nak letak dalam on paint, tak ada masalah. Cuma dari segi susunan biasanya kita letak apa-apa initial value ataupun apa-apa benda yang bila kita run je benda tu nampak, kita letak dekat, okay, kita letak dekat constructor. Okay, kemudian kita lihat ada di sini declaration function. Okay, void on paint ini dia declare on paint lah. Okay, declare on paint, yang di mana on paint ini akan run, bukan akan run terlebih dahulu, sebabnya dia akan cari selepas constructor run, dia akan pergi ke on paint. Kalau on paint ada, maksudnya dia tak perlu point kan. Maksudnya selepas construct, dia akan cari on paint. Dia macam, okay, dulu dalam object oriented programming, selepas kita construct function, dia terus cari void main kan, ataupun int main. Ini dia akan cari on paint. Dan kalau kita ada fungsi yang lain, kita akan listkan di sinilah. Okay, di sini. Okay, list of function. Kalau kita ada function yang lain, kita akan listkan di sini. Di sini kita boleh tambah function. Okay, di mana kalau kita tambah function yang kita tambah ini kena call lah. Maksudnya daripada on paint kena call function. Kalau kita tambah function 1, jadi on paint kena call lah function 1. Dia tak akan automatic, dia tak akan ada automatic run. Jadi itu serba ringkas lah susunan uh, kod dalam kod 2A. Macam mana dia punya rangka lah, rangka apa maksud, okay, apa maksud semua ni. Okey. Dan okey, dalam dalam constructor ni, okay, kita dapati ada create 0L code 2A my second window. Jadi ini dia create lah. Okay, dia create satu Windows. Jadi untuk lebih memahami, okay, jadi saya akan check balik. Bukan check balik lah. Okay, saya akan tunjuk bagaimana kita nak memulakan, nak create new project. New project gunakan Visual Studio. Okay, first kita akan masuk Visual Studio. Sekejap ya, saya nak kena kongsikan skrin terus.
Okey, boleh nampak Visual Studio 2019 muka depan lah. Nampak Okey, nampak? Okey, jadi kita akan, okey, ini kamu kalau kamu buka, kamu run kamu punya Visual Studio 2019, okey, ini dia punya interface ataupun muka depan. Okey, kita akan pilih create new project, create new project. Kita tekan create new project. Okay, kemudian dia akan keluar beberapa list lah. Okay, list apakah jenis projek. Okay, kalau 1313 dulu, kita akan pilih console application. Okay, sekarang ini kita dah upgrade lah. Okay, kita pergi ke empty project. Okay, start from scratch with C++ for Windows. For Windows. Jadi ambil empty project. Okay, saya nak cakap atas sekali pun uh, tak boleh jugalah sebab kadang-kadang dalam list tu mungkin empty project start from scratch with C++ for Windows ni mungkin tak berada di atas sekali sebab dia bergantung pada apa yang kita install. Mungkin waktu install tu kamu nak explore lebih kan. Jadi kamu install macam-macam lagi, mungkin benda ni bukan di atas sekali. Okay, jadi pilih empty project. Kemudian boleh tengoklah list-list apa semua ni. Jadi kepada siapa yang nak mungkin berminat lagi dengan programming ni, nak belajar, mungkin boleh tengok di ada benda yang boleh belajar sendiri kan, jadi boleh teruskan lah. Okay, kita ambil empty project dan tekan next. Seperti biasalah, project, nama project kita kena letak lah nama project yang sesuai. Dan yang penting sekarang ni adalah location. Location, jadi saya cadangkan kamu letaklah kamu punya kerja programming ni di satu folder yang mudah ditengok balik lah. Contohnya seperti memang betul-betul dekat C, kamu buat satu folder, mungkin kamu letak SSCM 3353, ataupun kalau kamu buat partition kamu punya hard disk tu mungkin ada D, ada E. Jadi kamu letak di kamu punya kerja tu di situlah, jangan letak dalam my document ke desktop sebab nanti dia punya folder dia tu, dia punya location tu dia ada banyak, dia punya slash 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 ni macam user slash, macam saya ni one underscore r ni. Kita tak, kalau saya letak dalam desktop dia akan jadi slash desktop lagi lah, jadi macam susah. Ini hanyalah cadangan. Jadi kalau kamu kata saya nak letak kat desktop, jadi as long as kamu tahu apa yang kamu buat dan kamu boleh teruskan. Jadi saya cadangkan kamu letak di folder yang mudah dicapai lah. Okay, dan kalau boleh elakkan adanya spacing lah between nama ni, especially kalau kamu ada username kamu letak nama kamu lah, contohnya macam apa ni uh, Ahmad Ahmad Daniel kan, jadi Ahmad tu ada space. Jadi kena 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 elakkan lah daripada guna nama folder yang ada space. Okay, sebab tu saya cadangkan kamu buat satu folder yang baru di root directory. Jadi apa yang saya akan buat, saya pergi dekat saya buat dekat C lah. Saya buat dekat C. Ini bergantung pada kamu lah. Kamu nak buat, kalau ada setengah student dia tak suka kacau C. Jadi tak payah buat kat C lah, buat dekat D kan. Contohnya macam ni. Kita ada drive D. Tapi saya tak mau pakai drive D sebab komputer saya ni, C ni adalah SSD dan D adalah hard disk mechanical, yang hard disk yang slow lah. Jadi sebab tu saya nak guna C. Itu sebabnya lah. Jadi sebab tu saya kata, kalau as long as kamu tahu apa yang kamu buat, dan kamu boleh ubah lah. Jadi saya akan buat satu folder yang mana saya akan simpan kerja di situ lah. Jadi saya letak SCM KT353. Saya letak nombor 1. Saya letak nombor 1 ni disebabkan kamu ada section 1. Saya kenalah bezakan dengan section 2 kan. Jadi kalau kamu tak perlulah. Jadi saya terpaksa letak 1. Jadi saya dah setkan saya punya working space, tempat saya nak buat kerja saya adalah di C SSCM 3353. Saya letak 1. Jadi pergi dekat file yang kamu download tadi.
Okay, jadi saya letakkan file yang saya bagi iaitu ni kod V2 ni yang saya letak dalam e-learning. Okay, dan take note that file yang saya letak tu adalah compressed file ataupun zip okay, zip folder. Jadi kamu kena uncompress dululah. Okay, walaupun saya tahu kalau double click tu dia keluar semua ni, tapi bila double click ni dia just masuk dalam zip file tu saja, dia tak unzip lagi, dia tak uncompress lagi. Jadi kamu kena kena uncompress dululah. Okay, jadi dengan cara right click, okay, kamu kalau kamu tak ada software, mungkin kamu kena extract all ni lah. Okay, extract all, kemudian pilih lah nak apa nak, bukan pilih lah nak extract dekat mana. Kalau boleh kita extract lah dekat folder yang kita dah buat ni. Okay, jadi macam saya gunakan 7zip sebab 7zip ni adalah satu apps yang free dia tak macam WinRAR, WinZip semua tu. Walaupun saya tahulah mungkin ada yang crack, tapi saya tak menganjurkan lah crack version kan. Jadi 7zip adalah satu apps yang uncompressed software yang legal dan free untuk kita download. Jadi saya pilih 7zip, kemudian saya just extract here. Okay, jadi kita dapati ada ni. Kalau boleh yang original ni pun simpan jugalah. Okay, simpan. Okay, jadi ini adalah file folder code v2a.cpp.h. Okay, dan yang ni v2b, v2c kita akan tengok nantilah. Okey, jadi dan tadi saya kata kod V2A ini adalah skeleton Windows, iaitu yang kita bila kita nak buat new project yang mungkin kita ada benda nak buat, kita akan guna kod V2A. Jadi simpanlah baik-baik kod V2A yang original, sebab kalau kita ubah-ubah dia tak original kan. Jadi kalau boleh untuk kod V2A simpan file asal, ataupun yalah apa cakap alah, kalau berubah pun just download balik lah dekat e-learning kan, tapi better kamu simpan lah dalam folder sendiri. Jadi kalau macam case ini, saya biarkan je original file kod V2 ni di sini, jadi saya tak kacau. Jadi saya tahu kod V2A yang original masih lagi ada dalam folder ni lah. Okey, jadi itu folder management lah. Folder management. Jadi saya balik semula ke kita punya visual programming tadi. Okay, jadi kita letak project name, letak project name yang sesuai, tapi disebabkan kita nak run kod V2A, jadi saya just letak lah kod V2, V2A, project name yang sama seperti nama file ataupun nama folder. Tapi project name ni adalah ikut suka sebenarnya, lebih sesuai dengan apa yang kita nak buat. Contohnya lah, kalau kita nak solve bisection method, kita letaklah project name kita tu adalah bisection. Jadi location, letakkan location di tempat yang kita buat tadilah. Macam saya buat dekat C, kemudian SSCM 3531. Okay, jadi saya select folder, jadi location kita pilih dekat C, and then solution name. Okay, kalau boleh kamu kamu tick bukan untick kamu tick replace solution and project in the same directory. Maksudnya semua kerja masuk je lah dalam kod V2A. Kalau kita buat solution name ni, kita tinggalkan untick, dia akan buat folder baru lagi. Jadi banyak folder pula dalam kod V2A. Lepas tu dia ada lagi satu folder kod V2A untuk solution. Tapi dia lebih tersusun lah. Tapi tak ada masalah pun, sebab bila kita run, kita just ada beberapa file baru saja yang dia buat. Jadi kita boleh bezakan lah antara source code dengan output. Okay, jadi selesai. Okay, project name, okay, location, okay, dan okay, solution. Okay, solution name ini saya cadangkan kamu tick untuk tak payah buat folder baru untuk solution ataupun untuk output tu, tak payah buat folder baru. Tapi kalau kamu nak pilih nak buat folder, tak ada masalah. Okay, just pilih, okay, tekan create. Okay, okay, nama folder tu dah ada. Okay, jadi okay, jadi saya ubah sikit lah. 2A1, kod V2A1. Okay, di create. Okay, dia akan create lah.
Okay, jadi bila create dia akan dia akan tunjuk kita punya interface untuk memulakan kita punya programming. Okay. Dan kalau kita tengok dalam folder ni pun, folder workspace kita tadi, ini kod video A1 ini adalah kita punya programming punya folder lah. Di sini dia adalah beberapa file yang dah dibuat. Okey, jadi mungkin saya boleh cadangkan untuk kod video A, video B, video B, mungkin kamu boleh buat folder lain folder yang berasingan kamu letak kod dalam tu. Okey, itu terpulang lah macam mana kamu nak susun kamu punya file sebenarnya. Ni dah nampak macam macam keliru sikit lah kan, kod video A ni apa, kod video A1 ni apa kan. Okey. Okay, kemudian kita nak tambahkan, lupa, seelok-eloknya file source code tu kita letak dalam folder project kita. Jadi, ni kita masuk kod video A yang asal, copy, kemudian masukkan ke dalam folder project. Jadi folder file dengan folder copy file dalam kod video A yang kamu download, dan masukkan ke dalam folder project. Okay, jadi kita akan edit di sinilah. Ini file yang kita akan edit. Okay. Kemudian kita tengok di sini by default ada Solution Explorer. Okay, kemudian nanti di bawah akan ada output lah. Okay, sebab kita tak run lagi jadi belum ada output. Jadi dekat Solution Explorer kita akan ada 4 sub kategori di sini. Okay, pertama sekali kita hanya akan guna source file lah. Iaitu source file ni tempatnya di mana kita akan add kita punya file sama ada existing ataupun new. Jadi kalau kamu right click ni right click. Right click. Boleh pergi dekat add. Kita akan ada beberapa pilihan dan di sini ada new item dan existing item. Jadi kalau new item, kalau kita nak mula daripada file yang kosong. Tapi walaupun file yang kosong, kita still perlukan kod video A. Maksudnya kita akan copy paste ke dalam file yang kosong tu lah. Dan kita kena ubah sikit nama. Ataupun existing item. Existing item ni adalah kalau kita dah download, macam contoh ni lah. Contoh ni kita akan pilih existing item sebab filenya dah ada. Jadi kita akan ambil existing item. Jadi kamu klik existing item, dia akan pergi ke folder project. Dah boleh nampak kod video.a.cpp dengan kod video.a.h. Jadi kalau kamu tak copy lagi, tak nampak lah benda ni. Kena copy dulu. Copy dulu, masukkan ke dalam folder project. Jadi pilih kedua-dua sekali. Boleh pilih kedua-dua, tekan button control ataupun shift kan. Jadi kamu boleh pilih kedua-dua sekali, kemudian tekan add. Jadi bila kamu tekan add, kedua-dua file akan masuk di bawah source file. Jadi kamu dah boleh double click dan mula edit lah. Jadi ini yang sama lah. Jadi seperti nota. Kita ada dua file .cpp iaitu kita punya main code dan .h dia punya header. Dalam header di sini ini adalah tempat declaration. Sama ada variable declaration ataupun function declaration. Yang bawah dua ni dia macam template lah. Saya pun tak tahu nak explain macam mana. Jadi ini adalah dia punya template kena ada di situ. Dan dekat bahagian .cpp ini kita punya main program. Ini adalah event list dan dalam program dalam kod V2 lah. Dalam chapter 2 kita tak ada event apa-apa lagi. Jadi hanya ada on WM paint iaitu ada on paint iaitu satu event saja. Bila run ini je event. Eventnya adalah on paint. Kemudian di sini constructor. Constructor ada create, null. Ini pun format lah untuk create satu Windows baru lah. Satu Windows baru yang bernama code V2A MySkeleton Windows. Dengan saiznya adalah 001700. Jadi apa maksud 001700? Ini adalah saiz dalam pixel. Saya nak kena run dululah mungkin baru boleh faham. Dan kita ada destructor di sini dan kita ada on paint. Jadi on paint ni akan run selepas constructor lah. Constructor run kemudian dia akan pergi ke on paint. Jadi dalam on paint ni kita ada arahan dc.textout. Dc.textout
Ini adalah untuk paparkan teks, bukannya lagi cout, bukannya printf lagi. Kita akan guna dc.textout. Jadi 150. Apakah maksud 150? Ini adalah maksudnya kedudukan piksel. Maksudnya piksel ke 100, piksel X yang ke 100, piksel Y yang ke 50. Okay, display welcome to Windows. Okay, kita nak run. Okay, tapi sebelum run ada beberapa setting yang kamu kena ubah. Okay, jadi kamu pergi ke project name. Okay, project name right click. Project name right click, pergi ke properties. Okay, lagi sekali project name, right click, okay, properties, kemudian pergi dekat advanced. Pergi ke advanced, kemudian pergi ke option use of MFC. Okay, use of MFC, pastikan ubah ke use MFC in static library. Okay, kemudian boleh tekan apply. Okay, lagi sekali kamu make sure ubahkan di bahagian advanced, kemudian use of MFC, ubah kepada use MFC in a static library. Kemudian ada lagi yang kamu kena ubah, iaitu dekat bahagian linker. Okay, linker, pergi ke sistem. Okay, jadi subsystem ini daripada konsol, okay, kena ubah kepada Windows. Okay, kemudian tekan apply. Okay, ada dua benda sebelum kamu run ni, masa dia setting ni sekali je lah. Masa dia bila kamu dah setting, tapi setting ni kena buat setiap kali new project. Maksudnya kalau kamu nak run kod V2B lepas ni, kamu kena buat benda yang sama. Tapi setting ni sekali je lah. Lepas kamu dah run, dah okay, lepas tu kamu boleh ubah dia punya kod dan run. Ikut apa yang kamu ubah, dia akan run lah. Okay, lagi sekali saya ulang, iaitu di advanced use MFC, pilih setkan ke use MFC in static library, kemudian di bawah linker dekat sistem. Okay, by default kadang-kadang dia dah subsystem Windows, yang ni kena check lah. Kadang-kadang dia dah set Windows, tapi most of the time dia akan set dekat konsol lah. Jadi pilih ubah daripada konsol kepada Windows. Kemudian kamu boleh tekan okay, dan dah ready untuk run lah. Doktor, sorry Yes. for interrupt Ya. Macam mana dapat yang itu property Properties right click, klik sebelah kanan mouse tu, right click. Aha, Kalau klik biasa, memang tak ada apa-apa, dia just select lah kan, right aha. click, kemudian Lepas properties tu? bawah sekali. Tak nampak ke? Bawah sekali Nampak, properties. nampak. Okay, bawah sekali. Okay, biasanya properties ni memang bawah sekali kan. Kalau kamu klik mana-mana pun, properties biasanya di bawah. Okay. Okay, sekarang ni dah ready untuk kita run lah. Okay, jadi kita run dengan menggunakan ini button macam play ni. Okay, bila kita run, kena tunggu sekejap lah. Okay, ini bergantung pada kamu punya kelajuan komputer dan storage lah. Okay, jadi ini hasilnya. Hasilnya kalau kamu tengok, kita ada kod V2A My Skeleton Window, welcome to Windows. Jadi saya nak terangkan apa maksud 001700 ini. Okay, ini bermaksud kedudukan Windows yang kita nak create ini berada di 00. Maksudnya kalau kamu tengok ni, ini dia punya kedudukan ini yang ni, nampak saya punya mouse kan. Okay, inilah dia punya 00. Okay, 00. Okay, dan 1700. Okay, kalau kita sini dia ada dua koordinat lah. Ini koordinat pertama 00. Sebab kita belum belajar lagi Sirek. Sirek ni adalah rectangle sebenarnya. Sirek ni adalah arahan untuk create rectangle. Okay, jadi Sirek ni adalah rectangle. Okay, yang ni pun belum lagi kita sentuh dalam chapter 2. Okay, 00. Okay, dan 1700. Maksudnya daripada 00 sehingga ke piksel 1700. Jadi kalau tengok sini, kalau siapa yang rajin dia kira lah piksel sampai 1000. Ini 1000x Untuk X ada 1000 piksel dan untuk Y ada 700 piksel. Okay, jadi bermaksud untuk kita create Windows ni, dia dah main dengan piksel koordinat. Jadi apakah piksel? Piksel tu kalau kamu tengok in detail kamu punya monitor tu, kamu akan nampak macam bintik-bintik kecil bintik-bintik kecil je. Itulah dia piksel. Kalau nampak jelas tu, maksudnya monitor tak berapa bagus lah. Taklah, maksudnya
Okay. Kalau apa ni, kalau biasanya kalau yang apa ni, monitor yang mahal-mahal, saya pun tak pakai yang mahal pun. Tapi kalau saya takut nanti bila kamu tengok tak nampak, tak nampak. Yalah kamu beli apa ni, Microsoft Surface harga 5,000 memang payah nak nampak lah sebab pixel dia sangat kecil. Tapi kalau kamu laptop kamu beli harga 1,200, 1,500, mungkin kamu boleh nampak lah dia punya pixel. Tapi ni bukan saya nak apa ni, nak condemn ke nak banding, tapi sebab saya bila saya cakap apakah itu pixel, saya takut nanti ada yang nampak, ada yang tak nampak. Yang tak nampak tu mungkin dia punya skrin dia tu skrin mahal lah. Bila skrin mahal, pixel ni sangat kecil, tak nampak sebab dia punya tu, dia punya apa, dia punya display dia sangat detail. Jadi susah nak nampak pixel dia. Jadi sebab pixel ni juga kalau kamu nampak dia 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 juga menyebabkan dia apa, kita punya font tu jadi kotak-kotak-kotak. Sebab tu dia pixel kan, sebab pixel ni dia macam satu satu dot. Jadi dot tu akan jadi warna apa-apa. Itulah kita punya screen. Okey, itu berkenaan dengan pixel. Tapi sebenarnya kamu boleh ubah-ubah. Jadi kalau kamu ubah, dia size dia tetap 100/700 tapi kedudukan dia mungkin dah berubah lah. Maksudnya, okay, sekarang saya dah drag, maksudnya kat sini bukan lagi dah kosong-kosong. Kamu boleh nampak mouse saya Mouse boleh nampak. Apa ni, saya run ni nampak Welcome to Windows ni. Nampak, nampak. Nampak tak? Nampak Okey. Jadi kalau bila saya cerita satu benda yang nampak macam tak synchronize kan, kamu kena bagi tahu Saya cerita benda lain, kamu nampak benda lain. Jadi cuba bagi tahu. Okey, jadi kalau saya dah drag dia punya output ni, okey ni dah bukan kosong-kosong lagi lah. Dan ini pun bukanlah lagi 1,700 sebab dia by default dia create di situ, tapi bila kita drag dah tak. Dia dah berubah lah kedudukan dia. Okey, tetapi masih lagi size-nya sama iaitu 1,000 pixel dan 700 ke 700 pixel. Okay, jadi bila kita nak create new Windows ni, macam mana kita nak tahu kita nak buat, adakah berapa maksimum dia, berapa minimum dia, kosong-kosong. Okey lah, kita tak cerita lah pasal minimum, tapi kita cerita pasal maksimum. Berapa maksimum yang kamu boleh create. Maksimum yang kamu boleh create bergantung pada size screen kamu lah. Okay, jadi macam mana kita nak tahu size screen. Okay, kamu boleh tengok kamu punya pixel tu dekat sini, right click dekat desktop, pergi dekat display setting, terus ada kan, nampak sini display resolution, kita ada 1920 kali 1080. Jadi ini contoh monitor saya. Monitor kamu mungkin lain. Siapa yang beli monitor lagi mahal, gaming monitor lah apalah semua, dia punya paparan dia 2K, 4K, kamu akan nampak 3840 kali 2160, ada yang 2560 kali 1440. Jadi itulah nilai maksimum yang kamu boleh guna. Dan okeylah, mungkin ada yang yang pakai economy version of monitor yang ataupun laptop, dia punya resolution dia cuma HD saja. Ini full HD Ini full HD. Okay, kalau untuk resolution HD, okay, mungkin kamu punya resolution adalah 1366 kali 768 kalau tak salah saya Okay, tapi tak apalah. Jadi siapa yang resolution dia tu agak sikit, tak ada tak adalah masalah besar pun. Jadi sebab saya punya contoh semua tak akan lebih daripada 1,200 kali 800. Okay, jadi maksudnya walaupun skrin kamu yang tak berapa canggih, still boleh run lah contoh-contoh yang saya buat. Okay, tapi ini sebagai panduan. Apakah maksimum? Jadi apa yang berlaku kalau contohnya bila okay, sekarang saya nak cuba ubah. Okay, saya ubah benda ni kepada 1,500. Okay, 1,500. Tengok apa yang berlaku pada Windows kita. Windows output lah. Okay, Windows output. Okay, nampak dia akan jadi lebih panjang lah. Okay, nampak dia akan jadi lebih panjang. Jadi apa jadi kalau saya pakai skrin yang 1366 saja, maksudnya dia kena cut lah kat sini, tak nampak lah. Jadi sebab tu kena tahulah kamu punya apakah resolution maksimum yang kamu ada. Jadi kalau full HD 1920 dia punya panjang dia, dan 1080 dia punya bawah dia lah, ke bawah ataupun koordinat Y. Kalau siapa yang pakai skrin HD saja mungkin 1366 kali 768. Maksudnya kalau kamu create Windows, normally gunalah 1,000 kali 700. Jadi ngam-ngam lah, jadi ngam-ngam.
Siapa yang guna lebih pada itu, yang monitor 2K, 4K, kamu ada kelebihan sikit lah. Okay, boleh. Kamu ada ruang yang lebih lah untuk output. Okay, saya tukar balik kepada 1000. Kalau, dan apa jadi kalau kita kecilkan? Kecilkan, dia akan jadi lebih kecil lah kan. Jom. Pada tu jadi, kita run. Tanda 700, 400 akan jadi lebih kecil lah. Lagi kecil. Okay, dan dalam contoh ni dia start dekat kosong-kosong. Apa kata saya tak nak start kosong-kosong lah, kat atas sangat lah, tak apa ni, tak cantik alignment. Kan kita nak start pada dekat 100 boleh. Memang dia akan start dekat 100 tapi ruangnya kena ingat lah, dia akan jadi lebih kecil lah. Okay, lebih kecil sebab apa? Sebab dia start dekat 100 dan end dekat 700, maksudnya kita ada ruang 600 pixel untuk display. Untuk Y pula dia start dengan 100 dan ending dia dekat 300, maksudnya kamu cuma ada 300 pixel. 300 pixel, sebab tu biasanya kita letak jalan dekat kosong-kosong, sebab tak ada masalah pun, sebab kalau kita boleh drag kan, kita boleh drag kita punya Windows tu. Jadi saya ubah balik. Jadi ini adalah size Windows output kita. Jadi saya ubah kepada default baliklah 1000 kali 700. Okay, dan untuk text out pun, okay, kita dapati di sini dc.textout 150. Okay, jadi ini maksudnya ini pun merujuk kepada koordinat 100, maksudnya 100x 50, okay, 50y, and then display welcome to Windows. Jadi kalau siapa yang ajar kira ni 100, maksudnya ni kira pixel, kalau siapa nampak dia punya kotak-kotak tu ada 100, gunalah Kantar ke apa kan. Jadi okay, boleh dapat ada 100 pixel, okay, bermulalah huruf W ni. Okay, dan ke bawah pula okay, sebanyak okay, 50 unit. Jadi ni tak dapat nak. Sepatutnya ada line dekat sini ya, tapi mungkin saya punya team ni sebab dekat pangkah ni dia ada yang merah yang bawah tu dia punya ruang lah. Okay, bermulanya tempat nak display. Jadi maknanya kosong dekat sini lah, kosong sampai 50. Okay, jadi di situ okay, welcome to Windows. Jadi kalau kita nak buat teks yang baru okay, ataupun satu output yang baru, okay, jadi okay, apa jadi kalau kamu kamu buat di tempat yang sama. Okay, di tempat yang sama, senang cakap dia override saja kan, tapi kita tak buatlah benda tu. Okay, saya letak sini. Di tempat yang sama 150 kita letak AAA, apa akan jadi? Dia akan simple override. Maksudnya dia mula-mula dia run welcome to Windows, kemudian berikutnya dia jumpa AAA, dia run AAA, jadi buat welcome to Windows dah kena override dengan AAA lah. Jadi kita tak buatlah benda ni, tak buat benda ni, ataupun kalau kita terbuat kena ubah balik lah. Okay, kemudian okay, jadi macam mana kita nak buat supaya dia ada space. Okay, biasa, dan okay, by default dia akan guna kalau tak salah saya 10 ataupun 12 pixel. Jadi kamu kena 12 pixel. Jadi kalau kita run, okay, kalau kita nak buat line baru, maksudnya dia melibatkan Y kan. Okay, melibatkan Y. Jadi kalau default dia adalah 10 pixel, jadi kita kena tambah 10 lah daripada asal. Jadi kalau 50, tapi kita taklah tambah 60, nanti dia akan rapat-rapat sangat kan. Jadi mungkin kita boleh letak 60, 65. Jadi kalau 65 maksudnya 15, okay, 15 pixel. Okay, nampak Okay, itu pun dah ada sedikit ada sedikit overlap welcome to Windows tu. Kita dah kena override. Jadi mungkin kena tambah lagi lah kepada 70. Okay, 70 nampak? Okay, dah nampak okay lah. Jadi itulah untuk display text dalam dalam kita punya Windows programming. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada Tak ada. Okey, jadi mungkin okey, hari ni mungkin simple. Okey, jadi saya pun tak plan lah untuk
tambah lagi benda nak dikongsi. Okey, cuma saya nak biarkan ada sedikit masa lagi tu supaya kamu boleh, okey, mungkin kamu boleh cuba buat sendiri, dan apa tu, cuba run, dan kelas besok, okay, kita akan bincangkan mungkin ada siapa yang ada masalah. Okay, sebab yang ni saya tak buat sebab mungkin kamu tak ready lah, saya pun tak info apa-apa kamu kena ready laptop apa semua kan. Okay, jadi mungkin ada yang tak ready. Jadi lepas ni kita akan tamatkan kita punya perjumpaan ni. Okay, lepas tu mungkin kamu boleh terus cuba buka kod V2A ni, cuba run. Okay, make sure kamu punya tadi setting property semua tu kena buat dulu lah sebelum run. Okay, kalau tak buat, dia akan ada error. Okay, contoh kalau kamu tak ubah. Okay, kalau kamu tak ubah, lupa ubah yang konsol tadi, bila run apa jadi? Okay, kamu akan dapat error LNK 1120. Ni error LNK 1120. Maksudnya kod dah tak ada error, tapi error mungkin daripada segi interface problem. Kalau tengok sini tak ada dah, tak ada error dalam ni, dah tak ada error lah. Kalau tengok satu kelebihan lah mungkin daripada 2010 ni pun mungkin dah ada lah 2019 ni, bila ada error dia akan keluar merah kan, macam Microsoft Word kan, bila kamu letak sini uh, anything apa-apa, dia kan jadi merah kan. Jadi merah ni bermaksud bukannya salah apa ni, salah apa tu, salah grammar ke salah ejaan kan, dia just error di situ, error. Siap ada apa ni, kelebihan apa 2019 ni, saya pun masih lagi discover dia terus bagi tahu error, any is undefined. Walaupun saya tak compile lagi, tapi dia dah terus bagi tahu any is undefined, expected semicolon tak ada pula. Walaupun dah error, tapi kalau tak semicolon boleh hilang, walaupun any tu adalah error. Jadi kamu boleh nampak lah, jadi dalam kod ni dah tak ada merah-merah, patutnya dah tak ada error, tapi tak boleh run. Mungkin kamu terlupa. Dan dia punya kod dia pun saya dah sampai dah boleh ingat lah, iaitu LNK 1120. Maksudnya kamu tak ubah konsol tu kepada Windows. Dan kalau kita ni error yang paling yang sedikit teruk lah kan, kalau kamu tak ubah kepada MFC tu, lagilah tak boleh run terus. Terus apa ni, macam MFC dia ada terus yang build MFC application, error. Jadi masa dia kalau keluar MFC error tu, jadi mungkin MFC yang kamu tak setting secara betul lah. Jadi advanced, set kepada static library. Apply. Jadi mungkin kamu boleh cuba create new project dan run kod V2A, ataupun kamu boleh terus explore, disebabkan file yang saya dah bagi tu ada kod V2B dengan kod V2C, mungkin kamu boleh cuba run. Mungkin saya nak kata tak faham pun, mungkin kalau kamu tengok kod tu mungkin kamu boleh faham. Mungkin something advance yang kamu boleh belajar dulu yang di samping tunggu kita punya kelas. Okay. Dan kamu boleh just tutup je lah. Biarlah kan. Saya tak save sebab saya just tunjuk apa tu, contoh error tadi kan. Okay. Jadi setakat ini saja untuk hari ini, iaitu kita create new project. Kemudian saya minta kamu teruskan lah. Teruskan